Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada petang yang mulia ini, hari yang ke-16, malam yang ke-17. Mudah-mudahan segala amal ibadah dan urusan-urusan kebaikan yang kita buat insya-Allah akan diterima dan dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terima kasih pada semua yang sudi bersama pada petang ini, yang sudi share, yang sudi menonton, yang sudi mendengar. Terima kasih pada Kak Sahriza. Masuk awal nak share dulu, takut tak ada line. Nak pergi ziarah ibu mertuaku katanya. Terima kasih. Zaleha Adnan, Suryati, Muhammad Zuhdi ni dah kenapa ni? Buat kacau-kacau daun tang ni. Ustaz Zuhdi nanti pukul 7.20 anda bagi gambar ni, untuk buka puasa. Kalut sungguh dia ni. Terima kasih Ustaz Zuhdi, intai-intai jenguk-jenguk kita kat sini ni, yang tak seberapa ni lah. Di Amri, terima kasih daripada Seri Kembangan. Nasib baik. Kak Saliza, terima kasih. Khairul Azri Hassan, terima kasih juga. Ummu Abu Hurairah, hujan baru turun. Kawasan saya ni tak hujan-hujan lagi ni, dah 2-3 hari dah. Terima kasih
Arif Fazila Arifin, Latifah Ahmad Sungai Petani, Yazis Tokai, terima kasih. Cik Syarifah Nur Kasih, Nibong Tebal Line Clear, Ucu Anis daripada Melaka, Abang Yusof Ismail, Kak Salma Hadi, Batu Tiga Mendung, samalah kita, Mendung. Kemudian Din SBC from Kendara, Puchong, kampung dalam negeri Perlis juga, tak apa, tak melepasi sempadan. Syarifah Saad, terima kasih. Kak Nirma Nasir daripada Singapura, terima kasih banyak. Pak Din daripada Ipoh, Pak Din daripada Ipoh. Kemudian Nur Syahidah Yusof, moga kita semua dikurniakan Lailatul Qadar, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian selamat Hari Guru buat guru anak Ustaz Rahim Nasir. Hari Guru bila? 16 Mei kan? Lupa pula. Terima kasih Suryati, Abdul Hadi, Abdul Aziz Habibi. Handsome hari ni nampak gayanya. Hari ni je. Allah, sedih lah. Abu Anas, sahabat audio kuliah kita, otai audio kuliah kita juga bersama. Azami Abu Bakar, Zulkifli Mahdi, tadi dah memberanikan diri untuk booking kuliah pada 16 Mei lah. InsyaAllah kita aturkan tu terbaik. Kemudian terima kasih juga Abang Yusof, Samudra Cuaca Cun, Suam-suam kuku, alamak, lain macam. Noraini alias Muhammad Zudi, harap-harap Ustaz kenal saya. Macam kenal lah Muhammad Zudi. Tolong ni nanti hantar-hantar gambar ke, boleh WhatsApp ke saya lah Muhammad Zudi. Saya tak apa, macam kenal tapi tak apa nak kenal sangat. Hang untuk sama dengan dia sangat sini lah. Bangan Nasir, terima kasih. Abang Yaziz, selamat menempuh fasa kedua Ramadan, insya-Allah. Terima kasih atas ingatan itu. Kak Kalsum Abdul Aziz, Ramlah Sulung, Syarifah Hasnur, Mihat Hasan, sahabat rakan serumah Muhammad Sofi Ramli, Ustaz Sofi daripada dari mana? Tokai Penang. Sama housemate di Mesir dulu. Terima kasih Tuan Syed Agil daripada Al-Hadad Marketing Sdn Bhd. Bila pandang wajah Ustaz meyakinkan saya yang wali itu memang wujud. Terima kasih Muhammad Zudi. Nanti bagi nombor telefon lah. Saya pun nak berkenalan juga dengan alumni. Astagfirullah, kacau sungguh lah ni. Kak Zah, terima kasih. Abang Hairi daripada Medan, Abdul Rahim, sama nama ni. Mama Barisha Nur, tengah tunggu nak balik kerja sambil dengar ceramah daripada Kangak Perlis. Terima kasih Kak. Raja Ibrahim, Dungun Terengganu Line Clear. Bazid Aziz daripada Muar, Ija Amin, Fauzia Saidin, Khairul Mat Jais. Bawa sabar dulu, sabar saat. Asma Zuraida, Sulilia Puchong, Kamaria Adam SP Sungai Petani Line Clear. Umi Umrah, Aini Aman, Umi Nafisah Sahab pun ada. Salam takziah Kak Umi Nafisah atas kehilangan Al-Fadil Tuan Guru kita lah. Ya, insya-Allah. Kirim salam ke Ustaz Jais, Tok Guru saya juga, insya-Allah. Nur Azizi Lazwan, terima kasih berbalik kerja. Ahmad Safri dan Muhammad Zuhair, terima kasih semua. Baik, sahabat sekalian,
teruskan komen, teruskan share, teruskan menonton, teruskan kongsi-kongsi lah. Kita panjang-panjangkan kuliah-kuliah kita ni. Abang Rahman Ibrahim lama tak jumpa ni, lama tak masuk daripada Siti Indah JB. Terima kasih Faridah Yusof juga. Baik, sahabat sekalian, semalam kita sembang tentang pesanan Tuan Guru almarhum Datuk Ismail Qamus. 4 perkara yang kita kena jaga sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Saya ulang balik secara ringkas. Yang pertama ialah menjaga solat. Jaga solat kita. Saya dah hurai dah semalam, lebih kurang lah. Dan yang kedua, perbanyakkan zikrullah yang kita akan bincangkan pada petang ini, insya-Allah. Yang ketiga, jangan tinggal pembacaan Al-Quran. Memang cantik. Berbetulan besok kita menyambut nuzul Al-Quran pada hari Ahad besok, 17 Ramadan. Bersempena dengan nuzul Al-Quran, saya akan perdetailkan besok dalam kuliah subuh khas. Macam biasalah, pukul 6.30 pagi besok, yang ditaja oleh Quranic Mind Center, insya-Allah. Dan yang keempat ialah infak. Yang tu kita akan hurai pada hari Isnin. Petang ni kita nak sembang sikit tentang apa yang disebutkan tadi oleh almarhum Tuan Guru kita Datuk Ismail Qamus sebagai zikrullah. Menjaga dalam hidup ni kita kena banyak, dan jangan lupa, jangan leka, jangan cuai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, atau Quran mengistilahkannya sebagai zikrullah. Mengingati Allah, ingat kepada Allah. Sebab apa sahabat sekalian kita kena ingat kepada Allah? Kerana Allah lah sebagai Tuhan yang selayaknya kita sembah. Tidak ada Tuhan lain selain daripada Dia. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kemudian kenapa kena zikrullah? Sebab Dialah juga Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kita kepelbagaian nikmat, segala bentuk kenikmatan sejak kita dalam perut ibu, kemudian kita dilahirkan ke dunia, sampailah hari ini dalam usia yang Allah masih berikan nyawa kepada kita. Ada yang belasan tahun, ada yang 20-an, sampailah 6, 7, 80-an barangkali, yang masih sempat lagi mendengar kuliah saya sehingga ke petang ini. Nikmat yang Allah beri ni kita tak daya nak balas. Jangan kata nak balas, kita nak hitung pun tak boleh nak kira. Terlalu banyak nikmat Allah yang sangat-sangat luar biasa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak daya nak hitung. Kita jangan cakap banyak sangat, kita jangan rasa hebat sangat. Kita nak hitung nikmat mata pun tak terhitung lah. Tak usah sembang besar lah. Nak kira nikmat mata yang Allah bagi, kita boleh tengok macam-macam bentuk, macam-macam warna. Kita boleh tengok matahari, kita boleh tengok cahaya matahari, kita boleh tengok pemandangan yang indah, kita boleh tengok laut, dalam laut, sungai, dalam sungai. Kita boleh tengok anak isteri, suami kita, kita boleh tengok pemandangan yang indah. Ini semua nikmat yang kita tak daya nak balas. Dan antara kaedah kita nak membalas nikmat-nikmat Allah tidak lain, tidak bukan perbanyakkan zikir kepada Dia. Perbanyakkan zikrullah. Zikrullah ni makna ingat pada Allah. Dan
saya minta maaf barangkali mewakili ustaz-ustaz ataupun asatizah yang lain. Mungkin kelemahan-kelemahan kami dalam mengupas atau menghuraikan definisi tertentu dalam Quran yang menyebabkan kadang-kadang istilah-istilah itu menjadi terlalu sempit dalam kefahaman umat Islam itu sendiri. Itu kami minta maaf, mungkin kelemahan kami lah. Contoh, bila kita sebut berzikir, banyak orang dalam fikirannya hanya teringat tasbih. Bila sebut zikir, dia dok nampak biji tasbih, buah tasbih, alat tasbih zikir itu, picit-picit dan digital ke apa, tak kisahlah. Sedangkan zikrullah itu luas. Kita duduk sekarang ni, walaupun apa keadaan kita pun, ini juga dipanggil zikrullah. Kita ingat pada Allah. Lepas sembahyang kita wirid, itu pun zikrullah. Kita solat tu pun zikrullah. Kan? Kita tengok keindahan alam, kita pergi bercuti, pergi melancong, pergi berjalan, balik kampung wa imah sekalipun, tengok keindahan alam, berdiri tepi laut dah, tengok matahari jatuh, itu pun zikrullah juga, yang membawa pada ingat pada Allah. Tapi sebab mungkin barangkali kelemahan kami ustaz-ustaz dalam menghuraikan maksud itu, menyebabkan orang nampak zikir itu mesti ada tasbih. Kalau tak ada tasbih, dah tak reti nak berzikir pula dah. Itu maksud saya tadi. Sama juga dengan perkataan yang lain, umpamanya kalimah jihad, kan? Bila sebut jihad, orang nampak perang aja lah tak? Orang tak nampak dah benda lain, kan? Sedangkan jihad itu luas. Kita puasa ni pun jihad, kita bekerja tu pun jihad, kita buat kerja dakwah tu pun jihad juga. Kita macam-macam lah. Boleh dikategorikan jihad belaka lah. Sama juga perkataan sedekah, infak. Orang nampak infak ni duit saja, sedangkan infak tu luas, kan? Sedekah tu luas. Wa ima, senyum pun sedekah, kan? Senyum pun sedekah. Kita tolong buang halangan atas jalan pun Nabi kata dapat pahala sedekah. Kita ingatkan manusia dengan satu yang baik pun pahala sedekah. Kita cegah kemungkaran pun pahala sedekah. Banyak sedekah ni. Itu nanti kita hurailah hari Isnin, insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa yang almarhum Tuan Guru kita pesan ialah jangan kita lupa kepada mengingati Allah. Kita ingat Allah ni banyak kaedah lah, banyak kaedahnya. Baik, saya baca sikit. Muhammad Zuhair Muhammad, terima kasih. Abang Rahman Ibrahim tadi, Kak Zah, Alang Fairuz, terima kasih. Suhaimi, Assalamualaikum Ustaz, sentiasa ceria, buat tenang dari Tok Jawa Bacok Kelantan. Terima kasih. Gombak clear Muhammad Zuhair. Alang Fairuz, takbir, Allahu Akbar. Abang Razak Daud, tahun ni agak-agak Lailatul Qadar dijangka turun malam ke berapa? Apa tanda yang sahih? Jangka-jangka ni Abang Razak dia memang payah nak jangka lah. Cuma kita pegang malam yang ganjil lah. Malam-malam yang ganjil. Malam ganjil. Macam malam ni malam 17. Malam ganjil lah. Tetapi kuatnya ikut hadis-hadis Nabi itu ialah 10 malam terakhir. Maksudnya malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Cuma kalau kita buka dalam panduan-panduan meraih atau mencari Lailatul Qadar, kita boleh tengoklah apa yang Imam Ghazali catatkan. Kalau ibadah puasanya bermula hari sekian, dijangka jatuhnya hari sekian, itu boleh kita tengoklah sefir itu. Boleh pegang lah kalau nak pegang, kan. Tapi pada saya mudahnya malam-malam yang ganjil kita pulun lah lebih daripada malam genap. Atau nak maintain tiap-tiap malam itu terbaik. Nak maintain tiap-tiap malam sampai malam ganjil kita pulun, itu pun comel juga.
Dah, itu pun comel juga. Jadi sahabat sekalian, tanda sahihnya antaranya Nabi kata malam tu kita berasa tenang, cuacanya tidak panas sangat, tidak terlalu sejuk. Maknanya cuacanya malam tu sedap lah. Sedap tu saya tak tahu nak kata macam mana, tapi sedap, nyaman, tidak ada sejuk sangat, tak ada hujan lebat sangat, ataupun mungkin tak ada panas sangat sampai kita berpeluh dalam rumah kan. Dia sedang-sedang lah, sedang-sedang macam tu kan. Dan ada juga dalam hadis lain, tidak ada bunyi salakan anjing atau keldai pada malam itu. Maknanya malam tu binatang pun duduk diam lah, sebab mungkin mereka nampak malaikat yang turun berbondong-bondong ke bumi, ke langit dunia ni, menyebabkan mereka pun jadi takut ke apa, wallahu alam. Diorang tak bunyi lah malam tu, sunyi. Termasuk sunyi itu daripada bunyi salakan anjing, kata Nabi. Jadi itu antara tanda lah ketika sedang berlaku. Tanda yang selepas berlaku, itu satu je lah, iaitu besok paginya cahaya matahari itu dia macam sama-sama, dia macam malap-malap sikit, macam tu kan. Cahaya matahari tu dia jadi malap-malap sikit, sebab dia tidak kuning seperti biasa lah. Mungkin dia putih-putih, macam orang kata berjerebu sikit kan, dia jadi malap sebab bertindan dengan malaikat yang naik semula ke langit. Cahaya tu terlindung dengan cahaya malaikat. Terima kasih Wan Muhammad Suhaimi, Wan Omar, Hazlina daripada Merbuk, Afzan Nizam, Kak Syam, Rohayati, Abdul Ralim, Asma Zuraida, Safri, Fadil, Ustaz Adi Talha pun ada juga. Terima kasih Ustaz. Hamizah Sarni, terima kasih. Ramlah Sulung, terlalu banyak nikmat Allah. Muhammad Syarif, cerah perdana clear. Zi Azmi, alhamdulillah. Afzan Nizam, Taman Lembah Permai clear, alhamdulillah. Abu Muizzuddin, Abang Kasim Su, orang kuat daripada Terengganu ni, tapi duduk di Gombak. Smile Ukhuwah, macam kenal lah. Muhammad Fazil Saidin ni, kalau rasa-rasa namanya tu macam kenal je aku ni, adik ipar aku. Cikgu Muhammad Ramli clear, KB maintain, alhamdulillah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, Zazali Zahari, terima kasih. Habibah Abdullah, sempat kuliah kita ni, insya-Allah kita cuba sempat-sempatkan. Baik, sambung sikit bab zikir tadi. So maknanya sahabat sekalian, bila sebut zikrullah ni, kalau kita nak fokus tentang zikir, banyak kan. Yang biasanya terima kasih Kak Jan, Umul Syed Hakim daripada Melbourne, Langkapi Sejahtera, terima kasih. Kak Jan dah buka puasa tu. Baik, terima kasih semua. Dan bila sebut zikrullah ni, maknanya kalau kita nak sembang jenis zikir lah, macam biasa kita sebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu zikir, boleh juga kan, boleh juga. Atau kita nak zikir dalam bentuk Asmaul Husna pun boleh, kan ada 99 nama Allah. Kita nak wirid atau jadikan zikir ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, boleh. Tapi ulama kata tambah perkataan ya dekat depan tu lah, ya alif, atau kalau bahasa Melayu YA, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, boleh. Ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, boleh. Ya Jabbar, boleh belaka semua tu. Kita jadikan zikir harian kita. Ataupun yang paling utama yang selalu saya sebut ialah memperbanyakkan istighfar. Istighfar.
kita banyakkan istighfar, kita minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan termasuk juga dalam kategori zikir ialah selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oi, Kak Jan dah habis tarawih siap dah. Ingatkan baru nak buka. Oh, dah selesai noh. Ni tunggu masa nak lena je lah tu. Terima kasih daripada Melbourne. Melbourne dah habis buka puasa dah. Dah tarawih siap dah. Terima kasih laporan Kak Jan, Kak Rasidah, Siti Cute Jambu daripada Singapura, Nasuha No, terima kasih. Kak Ji, terima kasih Kak Ji. Baik, ada orang bertanya dekat Imam Al-Ghazali. Ada orang tanya dekat Imam Ghazali lah, ulama tasawuf yang terkenal satu masa dulu. Orang tanya Imam Ghazali, wahai tuan, bagaimana halnya keadaan aku ni mulut berzikir. Mulut ni berzikir, dia sebut subhanallah, walhamdulillah, macam-macam lah zikir-zikir yang dia baca tu, tapi hati aku lalai. Mulut zikir, hati lalai. Tak. Mulut berzikir tapi hati kita lalai. Ada orang tanya Imam Ghazali, jadi tak pada kita? Jadi lah, kadang-kadang jadi juga. Bukan kadang-kadang, rasa selalu jadi kan. Mulut berzikir subhanallah, 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 tapi hati tak tahu lepas ke mana tak kita. Jadi orang tanya Imam Ghazali, macam mana aku berzikir, mulut zikir tapi hati lalai? So Imam Ghazali jawab, teruskan zikir itu, kerana sekurang-kurangnya kamu terselamat daripada melakukan dosa mulut. Oh, cantik jawapan Imam Ghazali. Teruskan zikir, walaupun hati lalai tak apa, zikir je subhanallah, hati tak ke mana-mana kan, tak apa. Sebab paling tidak, kata Imam Ghazali, pada saat kamu berzikir dengan mulut itu, mulut kamu selamat daripada dosa mulut. Selamat dah kan, at least selamat daripada dosa mulut. Tetapi yang paling terbaik ialah mulut zikir, hati pun join sekali. Itu yang A lah, dipanggil A plus lah. Itu paling terbaik lah kan. Mulut subhanallah, tangan bergerak jari, ni kira hati pun sama, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, macam tu. Itu yang the good one lah, paling terbaik. Baik, Abang Razak tanya apa beza zikir dengan wirid. Zikir ni dia dalam bentuk yang umum lah, macam dia tak tentu masa kan. Bila-bila teringat pada Allah, tu zikir nama dia. Dan kita pun sebut subhanallah, walhamdulillah. Wirid ni dia benda yang dia ada masa yang tertentu. Dan wirid ini contoh macam lepas semayang kita panggil wirid kan. Lepas kita solat, kita ada astaghfirullahalazim 3 kali. Lepas tu allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarika, tu dia panggil wirid lah. Dalam ruang-ruang yang tertentu, lepas solat ataupun biasa lepas solat lah tak, kita panggil wirid tu biasanya lepas solat lah. Jadi dua-dua bagus, wirid pun cantik, zikir pun jalan, dua-dua on. Sebab benda tu kedua-duanya adalah membawa kita kepada mengingati Allah dalam semua keadaan. Terima kasih Zahzan, Kak Zahzan, hujan lebat kilat, mudah-mudahan hujan rahmat lah tu. Noraina Salati baru masuk, terima kasih. Zainuddin Abdul Ghani, Kak Kalsum, macam mana zikir dalam hati? Boleh, tak ada masalah kan. Dia ada masa mulut kita ni dia zikir dengan mulut, hati pun ikut. Ada masa zikir dengan mulut, hati tak ikut. Okey jugalah, zikir tu ada. Zikir dalam hati sambil baring nak lena kan, hati teringat Allah, teringat dosa, itu semua zikir lah tu. Boleh, tak ada masalah.
kan, zikir dalam hati ke, zikir dengan lisan pun cantik, dua-dua tu on lagi cantik lah. Tak ada masalah. Ditakdirkan seorang itu memperoleh Lailatul Qadar pada setiap Ramadan. Adakah pahalanya berganda-ganda atau pahalanya hanya 83 tahun di sisi Allah? Dia Lailatul Qadar ni Allah bagi satu jaminan, Lailatul Qadri khairun min alfisah. Contoh gini, tahun ni mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, kita ditakdirkan Allah dapat Lailatul Qadar, amin, insya-Allah. So pahalanya Allah kata malam al-Qadar itu khairun. Khairun maknanya lebih baik. Khairun maknanya lebih baik tau, bukan sama dengan. Kena faham baik-baik. Allah tidak kata Lailatul Qadar itu sama dengan pahala 1000 bulan, tapi Allah guna perkataan khairun, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan menyamai 83 tahun 4 bulan, plus minus lah, lebih kurang. Jadi pahala yang kita akan dapat, katalah tahun ni dapat Lailatul Qadar, so tahun ni Allah bagi kita pahala macam beribadah 83 tahun 4 bulan lebih khairun, lebih lagi daripada itu. Ulama ada bincang lebih lagi daripada 83 tahun atau melebihi pahala 1000 bulan. Atau kalau kita tak nak lah berlebih-lebih kan, over sangat lah ustaz, kita ambil 1000 bulan sudah, okey, tahun ni dapat Lailatul Qadar, kita akan dapat gandaan pahala menyamai 1000 bulan. Tahun depan punya Ramadan dapat lagi Lailatul Qadar, dapat lagi pula 1000 bulan lagi. Dia kira macam tu lah. Mana every year kita dapat, every year tu lah Allah gandakan lagi. Itu keuntungannya kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita hargailah nikmat itu tak? Kita hargailah nikmat itu, insya-Allah. Helwa Istiqamah, terima kasih. Muhammad Zuhair, macam mana kalau kita nak kekal istiqamah dalam zikir? Dia apa pun tak kira lah, zikir ke, selawat ke, solat ke, ibadah-ibadah yang lain, untuk mencapai satu level yang dipanggil istiqamah, makna maintain, berkekalan, berterusan, berpanjangan. Macam mana cara? Macam saya sebut semalam juga tentang solat kan, ataupun kemarin dulu saya tak ingat lah, tapi benda ni mesti ada disiplin atas diri kita, mesti ada planning, mesti ada disiplin, dan kita kena patuhi disiplin itu. Contoh macam saya sebut, katalah saya, ini contoh ya, kalau tuan-tuan nak tiru, saya dah sebut banyak kali dah benda ni. Setiap hari kita istighfar minimal 300 kali, selawat Nabi 300 kali. Setiap hari 300 kali istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Contoh 300 kali. Lepas tu selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Macam ya Ayub Musa tulis tu, selawat 300 kali. So kita ada target, okey, aku setiap hari kena perhabis 300 kali. Contoh 300 lah. Kalau nak letak 100 lah. Kalau nak letak 50, up to you lah. Kan, atas kita lah, berapa yang kita rasa ada kemampuan untuk orang kata zikir dan selawat. So bila ada target, ada jumlah, barulah kita boleh pulun. Hari ni aku tak settle lagi ni, baru 100 je. Pulun. Hari-hari buat, maintain. Mula-mula memang susah, lambat laun, orang Melayu kata alah biasa, tegal biasa, insya-Allah. So kena ada target, kena letak masa lah. Contoh, lepas subuh aku kena istighfar dulu. Lepas tu daripada dah habis subuh tu membawa ke malam, aku kena perhabiskan selawat. Contoh. Boleh kot no? Mak Zuhir? Boleh.
Terima kasih Langkapi, Azami, Nora Hassan, Muhammad Kaus. Macam mana nak tahu malam tu Lailatul Qadar? Apa tandanya Ustaz? Ustazah begini. Bertukar jantina aku ni. Buat tenang Muhammad Kaus, saya masih ustaz lagi ya, belum bertukar jadi ustazah lagi. Muhammad Kaus, tadi ustaz dah cerita dah sebenarnya tanda Lailatul Qadar tu. Nak tahu malam tu, antara tandanya cuacanya cantik, tidak panas, tidak hujan, tidak sejuk, tidak panas, tidak ada bunyi salakan anjing, tidak ada bunyi keldai. Kalau di Arab dia ada keldai. Apa lagi? Itu antara tanda-tanda yang favorite lah, yang biasa disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan yang paling penting, bermula separuh masa kedua ni dah masuk separuh masa kedua, hari yang ke-16, sudah berlalu separuh daripadanya, 15 hari, dan kita sudah memasuki fasa yang orang kata lagi separuh lah. So ini waktu untuk kita sama-sama, insya-Allah, orang kata kita pakat-pakat pulun lah. Kita pakat-pakat pulun, kita pakat-pakat orang kata grab lah peluang-peluang yang ada dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Afzan Nizam, atas keikhlasan kita, betul. Apa pun kita buat, zikir ke, selawat ke, baca Quran ke, apa sekalipun, semuanya bergantung pada keikhlasan kita masing-masing, insya-Allah. Cik Syarifah, terima kasih Ustaz dan sahabat lain. Ros Aniza, lambat lagi hari ni join kuliah. No problem. Dapat ujung-ujung pun jadilah sikit-sikit lah. Nanti boleh tengok ulangan. Helwa Istiqamah tersasul tu ustazah pergi ke ustazah begini. Ramli Yahya, Zulkifli Samsudin, apa khabar bro? Zul, sahabat sama-sama mengaji di sekolah dulu ni. Terima kasih Zul. Hamzah Nizam, malam Lailatul Qadar keadaan sunyi sepi. Ya, dia macam, dia bukanlah sunyi sepi, dia macam kita rasa malam tu satu macam lah. Dia rasa macam tenang, lepas tu rasa macam hati kita tu, gerak hati kita tu kan, rasa macam satu macam ni. Kita rasa benda tu, Allah akan bagi rasa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita, dia bagi kita rasa malam itu dengan ketenangan yang ada. Macam tu tak, insya-Allah. Okey. Hari ni dia tukar tajuk jadi Lailatul Qadar pula. Ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Kemah Jaafar, Waalaikumsalam. Ciri orang yang dapat Lailatul Qadar ni, dia akan nampak perubahan selepas Ramadan. Dia sendiri akan rasa perubahan tu. Dia rasa kalau sebelum ni dia malas ibadah, suka melengah-lengah, tahu-tahu lepas raya besok dia jadi istiqamah elok, perjalanan ibadahnya jadi cantik, akhlaknya jadi makin elok, amalannya dengan Allah jadi makin tertib, makin selesa, makin dia rasa sendiri, dia nampak, ya Allah, aku ni rasa lain ni, mudah-mudahan tahun ni aku dapat Lailatul Qadar. Dia macam tu. Kita sangka baik lah, kita sangka baik yang Allah bagi pada kita perubahan itu berdasarkan asbab kita mendapat nikmat kecemerlangan pada malam Al-Qadar itu, insya-Allah. Kan, insya-Allah. Ahmad Safri, malam tu one kind lah. Betul lah tu. Kan, maknanya dia special. Kita rasa dia boleh rasa lah sahabat, insya-Allah lah Allah bagi tanda tu. Kan, kita boleh agak lah kan, malam tu kita rasa macam lain macam kan, kita rasa tenang, kita rasa seronok. Ada orang kata, ini orang kata lah, bukan hadis ni, orang kata malam tu Ustaz mengantuk gila-gila punya. Ada orang kata gitu. Itu mungkin pengalaman dia. Tapi kalau kira mengantuk gila-gila, tiap-tiap malam mengantuk. Tiap-tiap malam mengantuk bang. Tiap-tiap malam Lailatul Qadar tu kan. Dia mengantuk ni tak boleh pakai lah riwayat tu kan. Itu mungkin based on pengalaman masing-masing. Ya, pengalaman masing-masing.
Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa pun sebenarnya dalam perjalanan hidup kita ni, pastikan apa yang kita buat benar-benar berada di tahap yang terbaik, di tahap yang sempurna, tahap yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat, apa pun yang kita buat Allahu Akbar. Ustaz Salihuddin, kenapa pula dengan baju petaknya? Yalah, kita tak ada jubah yang macam ala-ala Arab tu kan, yang kekanda pakai tiap-tiap petang tu. Dulu ada lah masa di Mesir kan, tapi tak ke mana hala lah jubah tu. Baju konvo, hebat lah bro, convocation tiap-tiap hari, meraihkan pemberian XKP kita nah, Ustaz Syarahan. Alhamdulillah. Tak apa bang, kita pakai baju petak ni biar nampak kurus sikit, itu sebenarnya taktik tak. Beralih ke tajuk asal kita balik. Kita balik tajuk asal kita tadi, nak habis dah ni sebenarnya. Itu yang Ustaz kona-kona baring tu kan. Baik, dia gini, kesimpulan dia dalam hidup, carilah satu amalan, satu wirid ke apa yang orang kata biar kita maintain. Bagi saya, kita ambil macam ni je, perbanyakkan doa, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan selawat. Jadikan dua ni sebagai wirid ataupun zikir harian kita, jangan putus sampai kita mati. Itu je ceritanya. Itu je ceritanya. Pukul 8 dah mengantuk. Tahu tak apa Abang Yusof? Dah terkedarah roti bom 7 keping kan? Mengantuklah jawabnya. Muhammad Nizam Ibrahim, terima kasih. Asma Zuraida, kalau saya selawat pendek je tak apa kan? Tak apa. Dia selawat ni, dia boleh macam ni. Sama ada kita nak selawat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam pun boleh. Atau kita nak selawat yang panjang sikit, macam tahiyat akhir tu, selawat Ibrahimiyah pun boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis, boleh. Atau selawat tafrijiyah, selawat nariyah, segala beribu selawat yang ulama dah karang tu boleh. Atau pendek, Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau nak sambung sikit wa ala ali Muhammad pun boleh. Pendek lagi ada Ustaz. Kita ni kira nak yang paling pendek aja kan. Pendek lagi, Muhammad boleh ke Ustaz? Yang tu minta maaf lah dek, yang tu tak boleh bang kan. Muhammad tu nama tok laki kita, yang tu tak boleh kan. Dia kena Allahumma salli ala Muhammad paling kurang, atau sallallahu alaihi wasallam. Gitu kaedahnya. Boleh no Asma? InsyaAllah. Ni kita nak habis dah ni ya. Siapa yang nak makan belum lagi lah, tunggu bang lah. Mana yang belum sampai waktu buat tenang dulu. Siapa nak berundur dulu boleh dipersilakan berundur diri dulu, tak ada masalah. Terima kasih Ahmad Safri. Buatlah apa saja amalan sebaik mungkin, pulun peluang kita sebaik mungkin. Semoga Ramadan kita akan menjadi Ramadan terbaik, insya-Allah, amin. Kan, pulun. Sebab Allah masih bagi peluang. Sebab apa Allah hidupkan kita di bulan Ramadan ni berbanding orang lain, ya Allah ambil nyawa-nyawa mereka. Sebab Allah sayang kita lagi. Yang Allah ambil pun itu cara Allah sayang ke dia. Cara yang hidup, Allah sayang cara hidup. Allah bagi peluang untuk kita taubat. Allah bagi kita hidup lagi untuk kita beramal, untuk kita muhasabah diri. Itu sebenarnya kan, itu sebenarnya sahabat sekalian. Jadi buatlah yang terbaik. Buatlah yang terbaik, insya-Allah. Terima kasih Mida Ibrahim, Asma Zuraida, Pak Ya, SD, Ani Husna, Ramlah Sulung, perbanyakkan istighfar dan selawat. Ya, betul. Sebab itu yang, kalau tanya saya, itu yang saya amalkan lah. Kan, kita ni bukanlah
kuat sangat wiridnya kan, kuat sangat zikir. Saya pun macam tuan-tuan ibu-ibu, mungkin tuan-tuan ibu-ibu lebih handal lagi zikir selawatnya daripada saya. Mungkin ada yang saya pernah terbaca komen sebelum ni, dia pulun istiqamah sehari 1000 kali selawat. Allahu Akbar, itu hebat lah. Dia apa pun selawat dan zikir ni, kaedah dia lagi banyak lagi terbaik, lagi banyak lagi bagus, lagi banyak lagi bagus. Macam tu. Selain, di samping, bukanlah poin saya banyak atau sedikit itu, tetapi poin utama setiap amal baik yang kita buat adalah keikhlasan. Itu yang paling penting sebenarnya kan. Tak apa, kita selawat sikit-sikit pun tak apa, zikir sikit-sikit aja ustaz, baca Quran sikit, tak apa. Yang penting buat dan istiqamah. Terutama zaman-zaman muda kita, sebelum sampai tua. Terutama masa kita sihat, sebelum kita sakit. Terutama masa kita banyak masa lapang di PKP ni, sebelum berakhirnya PKP 12 Mei ni kan. Masa tu dah kalut dah, cari lemang lah, bekerja lah. Ni pun orang dah start kerja dah kan. Saya keluar tadi pun cari barang sikit pun dah penuh dah bandar sarjana utama ni kan. Jalan pun dah jam lah, penuh orang dah keluar merayau beli. Yelah, ada keperluan kan masing-masing. Jadi itu ceritanya. Itu ceritanya. So apa pun, pastikan dalam hidup kita ada sesuatu yang kita buat untuk diri kita. Kita tak usah harapkan orang lain. Macam almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus sebut, tak usah haraplah lepas kita mati orang nak hantar doa, orang nak hantar tahlil, orang nak hantar yasin kat kita. Belum tentu, kata Datuk Ismail Kamus almarhum, belum tentu. So kita kena siapkan diri kita sendiri. Kan, saya kena persiapkan diri saya, anak isteri saya kena persiapkan diri masing-masing, sahabat semua kena persiapkan diri masing-masing. Tak usah harapkan orang. Tak usah tuan-tuan. Manusia ni belum tentu. Kot dia boleh tolong pun kan, kot dia boleh tolong pun, lama mana dia nak tolong, dia pun nak buat untuk diri dia. Kan, yang tu kita kena jaga elok-elok nah. Terima kasih Kak Jamalia Sanusi, Ahmad Khalil baru join tadi live di Taman Pelangi khatam Quran. Alhamdulillah. Tohun saya sebut Tohun, minta maaf. Dari kecil sampai sekarang nak sangat jumpa malam Lailatul Qadar, belum dapat lagi. Ya ke belum dapat? Mana kita tahu dapat tak dapat kan? Kita sangka baiklah, insya-Allah. Saya doakan Tohun, saya dan kita semua tahun ni dapat, insya-Allah. Cik Syarifah, Ustaz nak tanya, andai mak saya memang nak puasa, tapi bila puasa dia rasa pedih perut, macam pedih hulu hati kan, sampai doktor nasihat jangan puasa kalau jadi lagi. Apa pendapat Ustaz? Pendapat saya, dengarlah pendapat doktor. Kan, sebab ini soal kesihatan. Kalau doktor kata makcik tak boleh puasa sebab mungkin gastrik ke yang kuat, ataupun senak ulu hati ke macam mana kan, memang tak boleh. Doktor kata kalau makcik puasa agak bahaya, so tak payah puasa. Jangan doa pula, Ustaz saya pun macam cadang nak senak perut juga. Kau jangan cari nahai pula kan. Ini special case, orang yang dinasihati oleh doktor. Dah kalau doktor kata tak payah puasa, mungkin membahayakan kesihatan ibu kita dengan faktor usianya kan, yang dah mungkin 50-an, 60-an, 70-an. Doktor kata makcik tak payah puasa lah, tak payah puasa lah. So nanti kalau dia ada kemampuan, dia cuba ganti balik lah lepas Ramadan besok. Kalau lepas Ramadan pun tak boleh puasa ke, bayar fidyah lah. Kan, Islam ni mudah, tak payah kita serabut kepala dah. Dia yang betul-betul atas nasihat doktor, bukan kita yang buat keputusan sendiri, kita pula jadi doktor. Ustaz, saya ni gastrik Ustaz, tak boleh puasa. Dia sebenarnya bukan gastrik. Gastrik itu tak banyak mana gasnya, yang banyak terik. Itu yang jadi gastrik. Dia terik aja banyak sebenarnya kan. Boleh no Cik Syarifah? Alright. Abang Nasir silakan berundur diri dulu. Terima kasih Kak Rohayati, Abdul Ralim,
Esok pagi betul 6.30 Nuzul Quran, special daripada Quranic Mind yang menaja kita punya kuliah subuh besok. Terima kasih ke kandaku Ustaz Halim Nasir yang menyinggah juga sekejap, bagi love lagi. Thank you bro. Umur mak saya 76 dah, tapi mak tak puas hati. Memanglah dia mesti tak puas hati punya kan, sebab manusia ni dia dah biasa ibadah kan, dia dah biasa beribadah, dia dah biasa puasa, tiba-tiba Allah uji dia dengan kesakitan, memang tak puas hati lah. Habis nak buat macam mana kan? Tak puas hati tu kita kena letak sebelah dulu, dengarlah nasihat doktor tu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cik Sarifah. Asma Zuraida, thank you very much. Afzan Nizam, apapun ana doakan anda sentiasa sukses. Terima kasih Afzan Nizam, doakan ustaz-ustaz semua. Liza Sarah, terima kasih. Kak Syam, Kekanda Halim Nasir, semoga kita semua bertemu Allah dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kekanda Ustaz Halim Nasir atas doanya itu. So saya rasa sekadar itu dululah ya, buat tenang, kita pun dah nak pukul 7. Ustaz Halim Nasir tak ada kuliah ke? Nanti boleh wawar kalau ada. Ustaz Halim Nasir ni sebenarnya kekanda saya lah. Yang mana yang tak tahu lagi. promosi saya ada dua abang yang sama-sama Ustaz Halim Nasir, Ustaz Salihuddin Nasir. Dua-dua mengusik ini dalam kuliah ni tadi ya. Jadi boleh follow juga page diorang, Ustaz Halim Nasir page-nya Halim Nasir, Salihuddin Nasir page-nya Salihuddin Nasir, Rahim Nasir page-nya Rahim Nasir. Sama je kami tiga orang, senang nak ingat. Okey, terima kasih banyak. So macam biasa, siapa nak infak dekat audio kuliah boleh infak dekat akaun Maybank di bawah tu, AK Fastaqim Global. Siapa yang nak infak kepada saya untuk saya uruskan kerja dakwah, kebajikan, wakaf kitab ni, wakaf kitab macam biasa RM50 untuk 10 nama. Kita akan wakafkan semula ke sekolah-sekolah pondok untuk bacaan pelajar-pelajar pondok. Boleh PM pada nombor yang saya pinkan di bawah tu, dengan nombor akaun pun ada sebagi sekali di situ, insya-Allah. Boleh inilah, boleh PM lah bila-bila masa pun, insya-Allah. Terima kasih semua. Asma Zuraida, Salma Hadi, Nisah Yahya, Faridah Yusof, terima kasih. Ahmad Safri, Pak Ya SD, Ramlah Sulong, Basirah Syarif, terima kasih semua yang menonton, yang share, yang komen, yang tanya soalan, yang semua-semuanya sekali saya minta maaf. Mungkin jawapan tidak memenuhi cita rasa yang sepatutnya. Terima kasihlah banyak, itu yang saya mampu. InsyaAllah pagi besok kita ada kuliah khas Nuzul Quran. Apa makna nuzul, apa itu Quran, macam mana penghayatan kita, Quran membentuk hidup kita. Kita akan tangan dah berjalan, perkataan tak keluar lagi. Kita akan godam besok lah, kita akan kupas biiznillah. Doakan saya sihat dan dapat jumpa lagi pagi besok. Dah keluar biji mata love pun itu Ustaz Alim. Jangan macam-macam sangat. Terima kasih. Kalau Ustaz lambat sikit lah buka puasa Sungai Petani. Saya kat sini daripada hari pertama sampai hari ni 7.23, tak berubah-ubah. Pening pula saya, pasal apa? Dia tak makin cepat kan. Maintain 7.23 je kan. Tak apalah, sabar je lah. Orang Johor dah buka dah tu 7-9 minit lah JB. Jadi terima kasih semua. Kita jumpa pagi besok insya-Allah 6.30 petang. Terima kasih Abang Hang Kasap kita, macam mana kekanda yang operation itu hari. Mudah-mudahan sudah sedar dan makin sihat lah insya-Allah. Terima kasih Kak Samsiah, Din SBC, sama-sama ilmu Allah Ta'ala kita kongsi-kongsikan insya-Allah. So kita jumpa besok. Apa-apa hal PM tepi saja pada nombor di bawah untuk kita berkomunikasi dan berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika
Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Alhamdulillah.